Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Tembus atas ni, baru kita ada trend. Sini adalah kita punya low, high, high low dan high high. Kita tahu dia tak complete sebab ni kalau sini ada 5 wave, sini ada 5 wave dalam internal dia, 1, 2, 3, 4 dan 5. Kita ada ni, dan anda tarik Fibonacci, dia tak habis lagi. Dia kena habis dekat kawasan sini. So pullback dia dalam 3 wave. Pullback dia anda boleh long untuk target kat situ. Itu je. Itu je konsep yang saya pakai. Benda simple. Itu je dia kan. Masalahnya kalau kejar market semua lekuk dia nak trade. Itu tak ada trade, tak ada trend. Itu je. Tunggu. Jangan trade yang ini. Ini bukan tempat trade. Ini bukan tempat trade. Ini bukan. Dia high, dia pull back daripada high. Then anda masuk. Okay. Selagi lekuk yang pertama, daripada lekuk yang pertama ni, okay, yang ini, okay, dan konsep dia adalah sama dengan yang ini. Kepada kawasan sini. Jadi dia pull back, anda boleh cari long. High, low, higher high, higher low, dan kita expect another high high. Dalam daripada atas ni, 1, 2, tak kisahlah tembus ke apa, 3, 4 dan 5. Itu je konsep yang saya pakai. That's it. Ya, sebab itu kita tak wave satu. Kita cuma trade, tak kisah dia satu ataupun A. Kita cari wave 3 ataupun C. Untuk TP tak ada masalah, ini je. Kalau kita enter kat sini, tarik daripada sini. TP 1, 2 dan kita target 100. Stop loss dekat ni, itu je. Okay. Kita tak ambil daripada bawah ni. Sebab structure yang kita trade, structure ini. We are trading this structure. We are trading this structure. So kita ambil TP based on structure ini. Itu dia. Jadi kita ambil dia punya ni adalah kepada target 1 dia. Boleh? Keep do simple thing. Do simple thing. Do simple thing dan anda pun nampak chart dia semua berkaitan. Chart dia berkaitan. DJ kita jangkakan ke mana, anda tengok GU. Lepas tu tengok dolar. Ke mana kan. Lepas tu kita tahu JPY, tengok Nikkei. That's it. Okay? Kalau tak ada soalan, kita masuk ke topik kita pada petang ini, iaitu kepada cerita fundamental. Dalam trading, there are basically ada 4 kaedah untuk kita membuat analisa. Basic besar ni lah. Kalau saya nak pecahkan satu-satu ni ada banyak. Contohnya even kepada fundamental, dia ada at least 3 pecahan ataupun kalau dalam otak saya ni ada lebih, yang saya pernah ni sampai 5, 7, ada lebih daripada 13. Lebih daripada 13 kaedah untuk nak buat analisa fundamental. Mental jadinya. Lepas ni saya terangkan. Okey, kita ada BEER, bukan beer ni, FEER, interest rate differential, ada banyaklah kepada kaedah untuk valuation, kepada intrinsic valuation, kepada intangible punya valuation. Macam mana kita nak buat dia? Ada banyak, dalam otak saya ada 13. Yang saya faham dan tahu nak buat ada 13. Ada 13 kalau nak buat untuk fundamental analysis. Sama juga macam technical.
Teknikal ada berapa banyak teknik yang anda tahu? Samalah. Faham Jok? Ini basically teknik untuk fundamental. So, nak mana satu yang betul? Yang betul ini. So, this one give you structure untuk anda trade. This one give you value untuk anda mencari peluang. Itu je. Ini memberikan anda maksudnya kepada nilai dia. But nilai can be subjective. For example, semalam kita ada Celcom yang down kan. Celcom down, betul tak? Saya tak pakai Celcom, saya tak tahu. Tapi saya tengok dekat Facebook, saya tak tengok bola kan. Saya tengok Celcom je. Okey. Jadi kalau saya tanya kepada pengguna Celcom ataupun bukan pengguna Celcom, semalam anda rasa Celcom syarikat yang bagus tak? Semalam. Saya tak tahu dia ni. Saya tak tahu. Demam semalam. Okey, kalau saya tanya Celcom, kita bukan tanya cerita Liverpool. Liverpool dia tetap tim terhebat seluruh alam semesta. Tetapi kalau saya tanya anda kepada cerita Celcom, kan? Demam. Okey, kalau saya tanya anda cerita Celcom, Celcom semalam tak bagus kan? Okey, that is more kepada cerita sentimen. Adakah daripada sudut fundamental dia tak bagus? Celcom, valuation dia antaranya adalah kepada sales. Kan? Adalah kepada sales dia. Sekiranya cerita semalam, iaitu cerita down semalam, menyebabkan sales dia turun, fundamental dia akan tak bagus. Faham? Ni nak kaitkan dua tu lah. Okay. Saya tak tengok salah. Saya tengok cerita Celcom semalam. Saya tak tengok cerita bola semalam. Demam. 7-2. Aduh. Sabar. Okey. Ni cerita antara kaitan di antara sentimen dan juga ni. Dan kalau kita nak trade, dan kalau kita tahu Celcom tu down, dan katalah Celcom membentuk kepada KLCI. Contoh. KLCI punya indeks, KLCI. Dan tech sector contohnya kepada communication sector. Dan menyebabkan dan kalau KLCI jatuh, itu boleh menyebabkan contohnya syarikat, kita ambil contoh Maxis, katalah Maxis dan dia di listing dekat KLCI, saya bagi contoh saja. DG, faham? Itu boleh pull down saham-saham syarikat ni. Kalau ini berlaku, sales dia. Faham? Itu je. Yes. Wi-Fi tak ada. Betul kan? Saya setuju kan? Itu contoh dia lah. Itu contoh dia. Kalau nak faham daripada sudut intermarket analysis. But kalau kita trade, kita kata dia jatuh, kita kata dia naik ataupun jatuh, kita nak trade macam mana? Sebagai trader, kalau anda bercakap mengenai trading, you need to give a meaning kepada analisa fundamental anda, sentimen anda dan intermarket. Dan ini adalah kelemahan ketara, dan kita akan dengar dollar cost averaging. Sementara tu saya dah buat benda ni sejak tahun 97. Saya bagi tahu betul. Bila kita bagi tahu dekat ni, teruk ni saham ni kan. Tak, dollar cost averaging. Dia jatuh lagi kita buy. Aduh. Bagi mereka yang trade, anda faham kan layer. Beza je kalau dekat saham, kalau anda tak menggunakan margin account, anda menggunakan equity account, full equity account. Tak apa, anda boleh hold. Tapi cerita dia sementara tu anda demam. Teruk tengok duit makin hari makin susut. Tu adalah
perbezaan dia antara trading dan juga kepada apabila anda bercakap mengenai investing. Sebab bila anda bercakap mengenai trading, especially kalau anda trade forex, majority adalah menggunakan leverage. So, equity anda tidak mencukupi untuk nak hold position sampai dia pergi kosong. Of course, dekat forex tak pergi kosong. Kecuali mata wang tu dibatalkan. Ya? Faham? Ya? So, you need to give meaning bila kita kata ini jatuh. Ya? Fundamental dia tak bagus. Saham dia jatuh. Oh, euro. Risk off or risk on. Euro JPY jatuh, naik. So, apa yang kita maksud itu? Di sinilah saya menekankan kepada technical analysis. Okey, balik kepada cerita funding of sekarang ni adalah the theory of liquidity. This is theory of liquidity. Kalau nak tahu, cycle of boom and bust. This one is basically we are talking about liquidity dalam pasaran. Kecairan pasaran. Liquidity ni maksudnya sama ada anda boleh dapatkan cash senang apabila anda memegang satu instrumen. Anda tukar dia, anda senang dapat jadi duit lah yang kita jadikan sebagai instrumen untuk nak tukar kepada barang yang kita nak. Itu dipanggil sebagai liquidity. Kalau anda ada peti sejuk, anda nampak rumah sebelah ada TV. Anda bagi tahu kat rumah sebelah, kau nak tukar tak TV kau? Aku nampak cantik lah. Biru dia macam merah Liverpool. Biru dia macam merah Liverpool. Macam mana pun saya tak tahu. Contoh. Orang tu pula tengok peti sejuk kita, peti sejuk kau sejuk macam kat gua. Tu bagi penyokong tim satu tu lah. Liverpool gua dia lain. Contoh. Jadi kalau kedua-duanya bersetuju, kita ada proses transaction kat situ dan kedua-duanya bersetuju untuk bertukar, itu adalah satu pasaran yang liquid, satu senang tukar. Orang sebelah nampak, kita pula nampak, dan value setuju, kita tukar sama-sama, suka sama suka, one to one, itu ada liquidity. Itu contoh. Itu saya ambil yang senang nak faham lah. So, kalau kita tengok kepada ekonomi, this is the process antaranya yang market tengok. Iaitu, apabila kita ada ekonomi slow down, itu kan, COVID-19 contohnya, COVID-19. Nampak tak interest rate? Yang pertama, dia orang turunkan interest rate. Sebab apa? Liquidity. Sebab tujuan dia supaya ekonomi naik balik. Kita ambil cerita sekarang. Ekonomi naik balik 23 Mac. 23 Mac, bila Fed kata dia buat apa je. Kan? Nampak tarikh ni 23 Mac, anda tengok. Kita tengok dekat chart dulu. Ni adalah kepada apa? SPX. SPX. Okey. Ni adalah 23 Mac punya low. Okey, 23 Mac. Mac punya low lah. Okey, ni. Okey, dan market ini adalah masanya kita ada interest rate yang diturunkan oleh US. Ni maksud dia. Federal Reserve menjalankan stimulus package dan sebagainya. Ini adalah dekat US. Interest rate diturunkan pada Mac ni. Kita ambil 1 year. Okey, ni adalah pada Mac. Nampak? Diturunkan. Itu adalah disebabkan oleh cerita pasal COVID-19. So we had this economic growth stimulated, dan apa jadi kita nampak untuk pekerjaan. Ini adalah sejak saya dah buang. Okey, sejak 23 Mac, kita tengok contohnya seperti non-farm payroll. Level non-farm payroll dah mula meningkat. Mac jatuh, April teruk, dan ekonomi start naik. Kan? Start naik.
Okay. Jangan tengok ni teruk bang, mana ada. Anda tengok ni adalah masa normal, 100 lebih, 200 lebih. Sekarang ni kita main juta-juta tau. NFT main juta-juta kan. Biasa jangka 100,000, 200,000. Sekarang ni main juta-juta. Sekarang ni 600 lebih ribu itu kan. Dia tak ada main 100,000. Teruk lah NFT, 600,000 je. Weh, 600,000 tu kalau kita tengok rekod, nampak tak? Mana dah teruk? 600,000 masih tinggi daripada yang sebelum ni. Saya pelik. Ni baru tengok data saja ni. Okay, so kita nampak bahawa increase employment, demand for raw materials. Demand kepada raw materials mula meningkat. Kalau anda nampak daripada sudut price, ini adalah kepada ISM. Prices menaik. Nampak? Kecuali untuk non-manufacturing. Manufacturing, prices menaik. Ni. Ni kita dissect satu-satu. Kalau nak tengok data ni. Okay, prices menaik. Skill shortages. Orang nak cari pekerja payah. Jadi apa yang berlaku pada waktu ni? Nak cari pekerja payah, kita ada bantuan stimulus kepada mereka yang tak bekerja. Lama-lama orang pun tak nak bekerja, lepak kat rumah dapat lebih banyak daripada bekerja. Apa yang majikan kena buat untuk cari orang, untuk tarik orang bekerja? Apa majikan kena buat? Dia kena offer gaji tinggi. Itu je. Jadi kalau kita nampak kepada contohnya kepada labor punya ni, average hourly earnings. Kalau kita nampak pada bulan 3, bulan 4, nak tarik pekerja ni, dia offer pekerja 4, dia naik kan, nampak? Offer gaji tinggi. 4.7. Ini figure ni biasa 0.2, 0.3. Of course, lepas tu kita ada retracement. Sama lah macam chart spike. Sekarang ni kita stabilize balik 0.2, 0.1, 0.3 kan. Itu normal figure. Ini benda nampak. You are looking at it now. Anda sedang melihat benda ni yang biasanya terjadi dalam masa 5-10 tahun. Sekarang ni lepas COVID, dia berlaku dalam tempoh 5-6 bulan. Dia accelerated. Nampak? Itu yang best bila ada event. Ni tak best lah kan. Tapi we are looking at this. Oh yes. Mesti. Okay. Staff wages, raw materials naik. Dan kalau ini berlaku, we are looking at this now. Nampak? Gaji naik, raw material prices naik, inflation start naik. Inflasi start naik. Sekiranya demand naik, inflation start naik dan dipaskan kepada pekerja. Kalau kita tengok dekat US, this is what we are looking at CPI. Saya tunjukkan CPI. Prices, CPI. Inflation rate month on month. Ini adalah inflation rate month on month. Kalau anda dapati, pada waktu ni, kita ada demand yang teruk. Harga barang murah. But then, it start to shoot up. Nampak? Inflation naik. Inflation naik. Dia bukannya dia 0.4 ni dia jatuh. Bukan. Kalau dia bawah negatif, dan kita katakan dia jatuh. Dia masuk negatif dan kita katakan dia jatuh berbanding bulan sebelumnya. Waktu ni mana ada? Waktu ni tak. Waktu ni kuat. Dekat US, it is high. It might be going down sebabnya ini tinggi. It is 5 tahun punya high. Yes, dia akan turun. Tapi it come down from 5 years high. Bukan 5 years. Ini berapa tahun? Ini 7-8 years high. So, apa yang saya cuba point out adalah we are looking at inflation. And seterusnya, ini boleh menyebabkan rate market naik. Rate market ni terutamanya kepada bank to bank punya pinjaman. Tu dia. So, at the moment, kalau tanya saya, is
the economy deflating? Is the economy teruk? Bagi saya tak. Sebabnya Fed tak benarkan. US government tak benarkan. Kalau kita tengok kepada apa yang dilihat oleh Federal Reserve contohnya, dia orang menjangkakan untuk kuarter ketiga ekonomi akan naik 30%. This is what they are looking at. Mana ni? 34.6%. Ekonomi dijangka naik kuarter ketiga. Ini untuk jangkaan kuarter ketiga. Okay. Kita sekarang ni dah masuk kuarter keempat, Oktober. Jadi maksudnya bulan 7, bulan 8, bulan 9, ekonomi dijangka naik 34.6%. Rate bank sama bank yang tentukan. Kalau bank kata orang dah start ramai meminjam sebab interest rate turun, dia orang nombor satu, dia orang pun start, kita ambil, saya guna bahasa bodoh lah, bahasa senang. Dia orang pun dah tak banyak duit. Macam tu lah. Bukannya duit tak banyak, cumanya risiko tu naik. Orang duk pinjam kan. Exposure dia tinggi, tak adalah bank tu tak ada duit, cumanya saya bagi guna bahasa bodoh. Dia orang pun dah start tengok risiko tinggi dia orang, dan akan naikkan kadar faedah. Faham? Tu dia. Mana bank tak ada duit? Saya guna bahasa senang nak faham lah. Kalau kita tak ada duit, tak banyak, orang nak pinjam juga boleh kan? Pinjam 1,000 bayar 5,000, lebih kurang lah kan. Kalau kau tak bayar, aku pegang emas dulu, aku pegang surat tanah dulu, dia macam tu lah kan. Tapi kalau kita tengah banyak duit, orang nak pinjam, dia tak nak 100 je, aku bagi kau 500 lah, bila bayar. Kawan kan. Lepas tu percayalah anda tak kena kontak balik. Dah banyak kali kena. Sampai sekarang RM1 pun saya tak nak pinjam orang. Bagus-bagus kawan jadi tak kawan kan. Tu masalah. Tu dia. Okay. Jadi inilah cycle dia. You are looking at this cycle now dalam acceleration. Okay. Jadi bagaimana kita nak trade info ni semua? Macam ni. Inilah yang saya katakan true exchange rate, fundamental of forex market. Purchasing power parity, fear, beer, saya tak nak gunakan beer dan juga fear, dan juga kepada PPP, ada banyak lagi. Ada 13. Kalau tanya saya, ada 13. Saya nak letakkan sampai 13, tak payah. Macam ni. Apa yang anda boleh baca nota ni. Ni kepada bank dan lain-lain. Saya melihat untuk kita nak fahamkan market dan kita menggunakan fundamental, saya melihat kaitan di antara tiga ni. Sebabnya saya melihat market tu sebagai satu. And I've been showing you guys all this chart. Wassalam. Ni orang gua biasa. Kita orang gua yang ni tinggi sikit. Okay. Anda pun nampak, saya tunjukkan chart ni semua, everything is connected. It's a single entity. Cubit peha kiri terasa peha kanan. Itulah lebih kurang. Okay. So saya melihat kepada indices sebagai wakil kepada aset dalam pasaran. Sebabnya bila orang melabur sentimen positif, kita akan ada harga aset yang menaik. Kalau kita nak tengok semua jenis aset classes, kita pengsam. So saya gunakan indeks saham sebagai wakil. Of course kat sini kita ada pecahan dia lagi. Kalau anda nak tengok pecahan, kita ada ETF, kita ada main counter stock seperti dekat Apple, dekat Microsoft, dekat lain-lain lah. Okay. So saya gunakan indexes ni sebagai wakil kepada kita nak tahu harga aset. Itu dia.
Okey dengan. Okey, aset. Jadi aset ni ada harga dia dan saya gunakan US dollar sebagai wakil kepada harga aset. Dan seterusnya kepada kalau merah. Kepada dia punya kos pembiayaan iaitu yen. Okey, dan anda pun nampak semua ni berkaitan. Kita tak dapat lari daripada tu. Okey. Jadi this is what I'm looking at, dikenali sebagai market dynamic. Dalam keadaan market yang biasa, tak ada cerita market biasa harga aset naik. Tapi tak adalah dia naik ni basically adalah apa yang dia nampak secara jangka panjangnya saham naik. Ni dia. Saham naik. Secara jangka panjang. Okay, yang ni of course indeks yang lemah iaitu IBEX. Nikkei. Saham naik. Saat itu saya duk kata indeks saham anda tak cari short. Anda tak cari short. Anda cuma cari long. Tak kisahlah dia turun macam mana. Sekarang ni famous di kalangan dekat institution, kalau anda nak tahu, everybody is looking untuk nak short Tesla. Kalau nak tahulah, this is what the top dalam market sekarang. Everybody is talking about shorting Tesla, and you've been seeing Tesla been shorted. Saya tak. Saya akan cari Tesla untuk long. Tesla dilihat sebagai anti-dollar, anti-market. Bila market okey, Tesla start. No. Bagi saya ini uptrend. Habis. Simple. Yes, harga dia mahal. Kalau nak buy dia, bukan buy pada semasa. I will wait untuk dia jatuh. Ni cuma bagi tahulah, bukan signal. Untuk Tesla. Okay, 290. Okey, balik ke cerita ni. Dalam keadaan biasa, ni dia. Kita ada pasaran yang memang positif. Jadi, kalau kita cakap dari fixed dynamic, ini adalah basic nature of the market, di mana kita ada indeks yang bergerak semakin meningkat. Dan ini adalah bila indeks membuat wave 1 ataupun wave A, kalau dia dalam correction. Kalau setakat ni tak ada. Okey. Ataupun dia dalam wave 5 ataupun C. C not really. Not really C. Not really C. Okey, ni dalam wave 5. Higher indexes. Tapi higher bukan dalam momentum. Higher dalam wave 1 dan wave 5. Itu adalah kita katakan kita dalam fixed dynamic. Dynamic biasa, basic nature of the market. Dalam keadaan ini, yen akan lemah. Yen akan lemah. Okey? Dan US dollar akan lebih sideways ke arah bawah. Sideways, depending kepada USD JPY ke mana. Ini dalam keadaan biasa. This is dalam keadaan biasa. Okay? Sekiranya US dollar JPY naik, then kita akan ada contohnya contohnya kita akan ada untuk Euro JPY. Euro JPY mungkin akan naik dalam keadaan biasa. Dalam keadaan biasa. Apa nak trade dalam ni? Dalam keadaan ini, anda cari long indices, anda cari untuk long yen pair except USD JPY dan long dollar pair. Ni yang anda nak trade. Long index. Ni semua long. Tapi yang anda nak trade, pilihan dalam ni adalah indeks. Dalam ni. Tahu tak kenapa saya duk sebut indeks?
sekarang ni kita indeks dalam wave berapa? Siapa tahu? Apa yang kita dok katakan, indeks dalam wave berapa? Nampak tak? Dia ini boleh naik turun tau, depending kepada USD JPY. Ni naik turun. Dia berubah-ubah. Yang sama dalam ni semua sama, long index. Nampak tak? Saya dok cerita long index 45, tapi dia tetap naik. Faham Azman? So, yang kita nak trade pada waktu ni cuma long index. Yes. Yang sama dalam ni adalah cuma index. So, the best to trade pada waktu ini apabila kita menjangkakan indeks tengah buat wave 4 dan wave 5. Wave 4 dan wave 5. Wave 4 dan wave 5, 4 kat sini dan 5 menghabiskan wave 5 adalah indeks. Dan yang jelas Nikkei. Sebab dia ada higher high dekat 1. Kalau 2 ni masuk jadi, anda trade. Faham kenapa? Kalau dia buat double correction, ES anda long kalau dia daripada bawah ni. Index. That's it. Index. Boleh? Index. This is the time untuk trade index. Anda trade index terutama this is the best time. Bukannya trade kepada yang lain-lain. Tak. But if index go up, Comdols go up. Itu dia. Comdols go up. Okay. Yen pair. But the thing is, yang sama dalam ni, semuanya adalah indeks. Bukannya kepada dolar, bukannya kepada yen. Sebab dia depending kepada USD JPY punya movement. Ini waktu dia. Indeks. Anda tak pernah trade indeks, technical dia sama. Lagi senang actually. Okay. Next. Kalau kita masuk wave 1 habis, wave 2 habis indeks, dan kita masuk wave 3. Kita masuk wave 3 indeks. Ini adalah indeks dynamic. Di mana indeks menguasai pasaran. Everything about index. Pada waktu ini, waktu tu anda trade yen pair. Ini adalah paling the most powerful dynamic in the market. The biggest trend in the market is the indices higher. Trade selection, long index, long yen pair. US dollar pair anda tak trade. Ingat tak Euro USD jatuh kan? Euro yen tak jatuh sangat. Jatuh, tapi dia tak semeriah Euro USD naik. Euro yen, Euro USD. Euro USD Okey. Nampak tak dia punya momentum dekat sini? Ini adalah bila kita ada wave 1 tapi 1 2 3 4 5. Maksudnya dekat, kita tengok dekat ni. Saya ambil satu lagi. Ni adalah untuk ES lah. WES. Okey. Dalam ni yang ini. Wave 3 yang kat sini. This one. Wave 3 dalam kat sini. Wave 3. Ini wave 1, 2, 3, 4, 5. Katalah kita katakan tu. Ini adalah wave 3. Anda tengok kepada Euro USD dan Euro Yen. Euro Yen. Okay. Ini adalah fixed dynamic. Waktu ni, anda tak nampak yen pair tu dia terlalu trending. Nampak tak? Dia tak terlalu trending. Euro yen. Daripada sini nampak tempat yang sama kan? Dia tak se-trending seperti yang anda nampak untuk Euro USD. Nampak tak? Perasan tak? Ada ni. Start tu. Okey. Nampak Euro USD punya meriah.
Euro USD. Okay. Nampak tak? Euro USD lebih trending berbanding dengan ni. Berbanding dengan yang ini. Dia lebih macam mana? Dia lebih laju lah. Dia lebih laju berbanding dengan ni. Ini sifat dalam fixed dynamic. Tetapi kalau dia dalam wave 3 dalam 3 dekat sini nanti, kalau ini menaik untuk saham, wave 3 dalam 3 yang ini. ES yang ini nanti 2, wave 3 dalam 3 dia dekat sini. Waktu tu anda akan dapati untuk Euro JPY yang akan lebih cepat berbanding dengan Euro USD. Faham? Euro JPY yang akan lebih trending berbanding dengan Euro USD. Tu waktunya anda nak trade dia. That's the best time untuk anda trade dia. So, long yen pair, long index. Index anda tak akan cari short. Tolong jangan short index. Itu langgar hukum teknikal. Anda lihat. Yen dynamic. Okey. Kita ke arah wave 4 dan wave 5 kan. Wave 4 dan wave 5 untuk wave 1 dalam indeks. Lepas tu kita akan ada deep correction dekat indeks. Yen dynamic berlaku bila terutamanya kita sedang ada indeks yang sedang membuat wave 2. This is the best time untuk anda trade yen pair ke arah short. Saya duk sebut dan duk ulang-ulang benda ni. Letakkan dalam diary anda. Letakkan dalam trade plan anda. GJ punya setup. Saya duk ulang-ulang. I hope anda semua tangkap benda tu. Ya? Selain daripada tu, crosses. Crosses. Bila yen dynamic habis, itu adalah masanya GA, GN, bila kita ada wave 4, bila kita ada bila kita habis yen dynamic ni, GA dan GN. Ni maksud saya. GJ anda cari untuk short. Itu adalah peluang jarang-jarang yang kita nak pegang lama. These are the some of the GA. Anda akan cari short dia apabila ini berlaku nanti. Ini berlaku nanti. 2 ni. Ni H4. Okey. Seminggu 2, anda tunggu sini. Anda tunggu yang ini. GA. Ini adalah lower low tau. Okey. GA. Ini adalah GA. GJ. Ni tak. Anda short dia daripada sini nanti. Yang sini nanti. Ini adalah wave 2 dalam saham. Okey. GN sama. Ini tak ada lower low. Jadi ini anda tak trade. Ini tak ada lower low maksud saya. Ini tak ada. Unless dia break atas ini lah. Okey. Tapi GA dia ada lower low. Nampak ni maksud saya. GA, GN, dan GJ. Satu lagi. GJ. Okey. Ini ada lower low. Unless dia break atas ni, anda cari untuk short. Okey. Sama juga GN tak ada set up. GN anda set, anda pergi on the side. Tapi GA ada lower low. Okey.
3 wave. Buka dekat time frame besar nampak. Okey, 3 wave dia. 3 wave dia. Katalah dia naik ke atas ni, ada short daripada atas ni. Ada short dia. Ini adalah satu yang jangan once in a lifetime. Bila ada cerita besar dalam market COVID-19, bila housing, sebenarnya ramai trader dia takut. Contohnya macam bila YM ni dulu berlaku macam ni kan, orang semua cerita sell. Tak, orang cerita buy. Saya kalau anda ingat kat sini saya dah cerita cari peluang untuk buy, cari peluang untuk buy. Kita tunggu dia. Masalahnya pada waktu tu tak ada set up. Dia tak ada clear separation. Itu je. Kalau dia ada clear separation, memang saya masuk yang ni. Dia tak ada. Itu je. Tak ada, tak nampak. Dan saya duk cerita, kita cari. Ya. Dia tak ada takut. Takut kalau kita letakkan duit yang kita tak sanggup hilang. Dan kita tak kira kita punya loss. Itu je. Dalam trading, dia tak ada perasaan takut atau betul. Kita nampak peluang. Kita letakkan kos yang sanggup kita hilang. Itu je. Dia nak kaya cepat dengan trading. Itu je. Kalau kita buat dan kita lihat secara long term. Anda kena dan this is the move that we are waiting for. This has been happening banyak kali dalam pasaran. This move. This one, masa Lehman Brothers, masa housing bubble. This is it. This ada opportunity, nampak? The bounce. Ini dengan stimulus sebanyak 800,000. This is stimulus kali 6 point something trillion. I don't foresee Federal Reserve dan kecuali kita ada pasaran financial yang habis. Kalau habis, jatuh semua, bukan setakat kita. Semua satu dunia ni jatuh. So, the thing is, look at all this kejatuhan sebagai opportunity dalam pasaran saham. Jangan tengok untuk Euro USD dia punya downtrend, anda tengok sebagai opportunity. Ini lain cerita. Satu, you need to refer kepada saham tadi dan tengok kepada kaitan. Itu dia. That's it. Okay? Yen dynamic berlaku bila saham tengah jatuh. Tak lama lagi. US dollar dynamic, ni yang susah sikit. Dia ada 3 jenis. Kita ada strong dollar, kita ada weak dollar dan sideways dynamic. Ada 3. Positive dollar dynamic, US dollar strength. Ini biasanya coincide dengan USD JPY ke atas. Dan bila kita ada negative US dollar dynamic, USD JPY ke bawah. Okay. Jadi kalau USD JPY ke atas, tak semestinya saham tu jatuh. Bila US dollar strength, tak. Okay. Dan satu lagi adalah kepada sideways dynamic. Ni yang susah sikit. Ini biasanya bila market tengah interchange di antara bagus dengan tak bagus, bagus dengan tak bagus. Macam sekarang ni. Okay. Ni sekejap dia tukar, sekejap tukar. Ni waktu dia. Sekejap US dollar bagus, sekejap US dollar tak bagus. Ni biasanya dalam retracement. Okay, dan last sekali dah kepada inverse dynamic. Inverse dynamic, USD JPY pergi dekat lain, dollar pair lain buat kerja lain. Euro JPY naik, USD JPY jatuh contohnya. Okay. Closest dynamic ni kepada satu currency saja seperti GBP yang dahulu. GBP je kuat. Kita nampak dalam chart dia je buat kerja lain. Lain tak. Ini adalah closest dynamic. Okay, market correlation kita cerita hari-hari dan letakkan fundamental anda kepada chart. Letakkan fundamental anda kepada chart. Buat technical, nampak higher high, lower low, ikut satu sistem, kira cost, trade ulang hari-hari. Tak ada setup, jangan buat setup sendiri. Tutup chart, belajar guna limit order, jangan tenung. Macam dia tenung chart tu nak naik, nak turun. Tak, chart tu kepada market punya cerita, bukan mata kita. Bukannya sebab tim
apa Liverpool tak menang contohnya, dia tak kalah, dia tak menang je. Tak menang, kita nak katakan Liverpool tu bukan tim terhebat, dia masih tim terhebat. Contoh, apa kena-mengena pun saya tak tahu. Tapi dalam trading, apa kita buat? Kita buat yang sama. Anda buat yang sama. Itu je. You keep on doing the same, jaga risk, dan bagi meaning kepada fundamental anda. Jangan, risk off, buy. Risk off, sell. Buy kat mana, sell kat mana, SL kat mana, TP kat mana, risk reward bagus. Ada setup, SOP yang sama, ulang. Boleh? Okay? Okay? So, itu je. Dan sentiasa, ini yang saya selalu ulang-ulang, invest dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Jangan trade market. Trade teknik anda. Ni maksud saya. Bukannya anda nak tenung. Itu orang cuba pandai trade market. Jangan. Anda bukan bekerja sebagai trader. Anda adalah retail investor. Anda invest kepada sistem. Tak adanya cerita ni. Jaga duit. Itu je. Tugas anda jaga duit. Bukannya trade market. Jaga duit, anda kena jaga dia kepada sistem. Berniaga. Itu dia. Boleh? Okey. Jadi bersama Helmi pada malam nanti pada jam 8 dan saya sekali lagi pada jam 9, saya ada sesi selepas ni dengan head office. So kita kena sudahkan awal saya punya sesi pukul 4. Okey, bersama lagi pada sebelah malam nanti. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Waalaikumsalam.